Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Lampu Tanpa Elektrik. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Lampu Tanpa Elektrik ini terdapat pada muka surat 134 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.1 memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina 8 ayat menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul mengenai lampu tanpa elektrik. Kedua, menulis sebuah penulisan deskriptif secara berperenggan dengan bahasa yang menarik mengenai lampu tanpa elektrik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina 8 ayat menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul mengenai lampu tanpa elektrik. Kedua, murid berjaya menulis sebuah penulisan deskriptif secara berperenggan dengan bahasa yang menarik mengenai lampu tanpa elektrik. Murid-murid, apakah kegunaan botol plastik? Ya, terdapat banyak kegunaan botol plastik dalam kehidupan kita. Kita lihat di situ gambar yang Cikgu Afan sediakan. Di sebelah kiri itu menunjukkan bekas alat tulis ataupun tempat alat tulis yang dihasilkan dengan menggunakan botol plastik. Sungguh cantik dan kreatif ya murid-murid. Kita lihat gambar yang kedua di tengah itu menunjukkan botol plastik boleh dijadikan sebagai pasu bunga untuk menanam pokok bunga. Sungguh cantik dan dapat menjimatkan duit daripada membeli pasu bunga yang sangat mahal harganya di kedai bunga. Dan kita lihat di sebelah kanan itu menunjukkan botol plastik juga boleh dijadikan sebagai lampu ya murid-murid. Jadi di sini botol plastik tersebut diisi dengan air, pilih dan digantungkan di lubang bumbung tersebut. Pastinya dapat menerangi keadaan ataupun ruang dalaman rumah ataupun pondok. Dan gambar yang keempat di bawah itu menunjukkan botol plastik juga boleh dijadikan sebagai corong. Dan pastinya ia dapat membantu seseorang untuk mengisi cecair di dalam sesuatu bekas. Dan pastinya dapatlah menjimatkan duit daripada membeli corong di kedai-kedai kerana boleh menggunakan botol plastik tersebut. Pastinya terdapat banyak lagi kegunaan botol plastik dalam kehidupan kita ya murid-murid. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami mengenai kegunaan botol plastik dalam kehidupan manusia. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengulang kaji topik penjodoh bilangan. Apakah itu penjodoh bilangan murid-murid? Ya, penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan bersama dengan kata bilangan untuk membilang sesuatu seperti benda, haiwan, tempat dan sebagainya. Contohnya, sepasang cermin mata. Yang kedua, sebuah kamera. Ketiga,
sebentuk cincin. Yang keempat, sekaki payung. Kelima, seutas rantai. Keenam, serelung sawah padi. Ketujuh, seikat sayur. Dan yang ke-8, secubit garam. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami penjodoh bilangan ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengulang kaji topik kata nama am pula. Apakah itu kata nama am, murid-murid? Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda atau perkara yang umum sifatnya. Pada kebiasaannya ditulis dengan huruf kecil. Dan kita lihat di sini kata nama am terbahagi kepada dua jenis, iaitu kata nama am konkret dan yang kedua kata nama am abstrak. Kata nama am konkret bermaksud kata nama am tersebut yang boleh disentuh, dilihat dan dipegang, juga boleh dirasa. Contohnya, kita lihat di situ sekolah, murid, sungai, orang, kereta dan juga sungai. Ia ditulis dengan huruf kecil, melainkan kata nama am konkret ini memulakan ayat. Pastinya perkataannya ditulis dengan huruf besar. Yang kedua di situ kita lihat kata nama am abstrak. Kata nama am abstrak ini merupakan kata nama am yang tidak dapat disentuh, dilihat ataupun dirasa. Contohnya mimpi, roh, kehendak, demokrasi, perpaduan dan juga serapan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami jenis-jenis kata nama am ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan gambar yang pertama ini dengan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan yang sesuai. Baiklah murid-murid, di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menyatakan beberapa penjodoh bilangan beserta dengan kata nama amnya. Kita lihat maklumat yang pertama di situ iaitu sekeping. Contoh kata nama amnya plastik keras. Contoh ayat, bahan tersebut ialah sekeping plastik keras. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua iaitu sebuah. Penjodoh bilangannya iaitu sebuah dan di situ kata nama amnya botol. Contoh ayat, juga diperlukan bagi menggantikan lampu. Jadi, murid perlu melengkapkan ayat ini dengan menggunakan penjodoh bilangan berserta dengan kata nama am yang disediakan. Kita lihat maklumat yang ketiga iaitu sebilah, iaitu merujuk kepada penjodoh bilangan dan kata nama amnya iaitu gunting. Contoh ayat, mereka juga menggunakan untuk menggunting plastik keras itu. Jadi, murid perlu lengkapkan ayat ini dengan menggunakan penjodoh bilangan tersebut berserta dengan kata nama amnya. Dan untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya kita beralih kepada gambar ataupun maklumat yang kedua di situ. Gambar yang kedua ini adanya maklumat yang di situ Cikgu Afan sudah sediakan mengenai penjodoh bilangannya sekeping berserta dengan kata nama am iaitu zinc. Contoh ayat, Siti memegang untuk membantu gurunya itu. Jadi, murid perlulah melengkapkan ayat ini dengan menggunakan penjodoh bilangan berserta dengan kata nama amnya. Seterusnya, ayat yang kedua, iaitu menggunakan penjodoh bilangannya sekeping dan juga kata nama amnya iaitu zinc. Kita lihat contoh ayat, Cikgu Syafiq menggunting untuk membuat lubang. Jadi di sini
murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan penjodoh bilangan tersebut berserta dengan kata nama amnya. Kita lihat maklumat yang ketiga iaitu penjodoh bilangannya sebilah. Kata nama amnya gunting. Contoh ayat, beliau berhati-hati sewaktu menggunakan ... itu. Jadi murid perlu lengkapkan ayat ini dengan menggunakan penjodoh bilangan beserta dengan kata nama amnya tersebut. Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan untuk ditulis dalam penulisan nanti. Baiklah murid-murid, sekarang kita beralih kepada gambar yang ketiga pula. Gambar yang ketiga ini sudah Cikgu Afan sediakan penjodoh bilangannya iaitu sejak dan juga kata nama am iaitu air pilih. Sejak ini bermaksud bekas yang mengisi air pilih tersebut. Dan kita lihat contoh ayat yang menggunakan penjodoh bilangan berserta dengan kata nama amnya iaitu Cikgu Syafiq menuang ... ke dalam botol yang kosong itu. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan penjodoh bilangan berserta dengan kata nama am tersebut. Seterusnya, penjodoh bilangan sebuah dan kata nama amnya botol. Contoh ayat, beliau menggenggam ... dengan kemas supaya air yang dituangnya tidak tertumpah. Jadi, murid-murid perlu lengkapkan ayat ini dengan menggunakan penjodoh bilangan tersebut berserta dengan kata nama amnya. Seterusnya, tiada penjodoh bilangan di sini, tetapi Cikgu Afan sudah nyatakan kata nama am iaitu air. Contoh ayat, beliau berpendapat bahawa ... tidak menyerap botol plastik itu. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan kata nama am tersebut. Dan untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dan akan ditulis dalam penulisan nanti. Seterusnya kita beralih kepada gambar yang keempat pula. Gambar yang keempat ini Cikgu Afan sudah sediakan dengan maklumat penjodoh bilangannya iaitu sebuah dan kata nama amnya pondok. Contoh ayat, Amar, rakan-rakan dan gurunya berlindung di dalam ... kerana matahari memancarkan cahaya yang terik pada waktu tengah hari itu. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan penjodoh bilangan berserta dengan kata nama amnya. Seterusnya kita lihat penjodoh bilangannya iaitu buah dan kata nama amnya botol. Contoh ayat, air yang di dalam kedua-dua ... itu berfungsi untuk membias cahaya. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan penjodoh bilangan tersebut dan kata nama am yang disediakan. Dan yang ketiga, Cikgu Afan tidak menyediakan penjodoh bilangan tetapi cikgu ada letak di situ kata nama am iaitu elektrik. Contoh ayat, oleh itu, pembiasan cahaya matahari yang menggantikan tenaga ... dapat menerangi ruang di dalam pondok itu. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan kata nama am tersebut. Dan untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Kini tiba masanya murid perlu tuliskan sebuah penulisan yang bertajuk Lampu Tanpa Elektrik ke dalam buku penulisan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan ayat yang telah dibina menggunakan penjodoh bilangan dan kata nama am. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang ketiga ini, murid perlu menulis sebuah penulisan iaitu penulisan mengenai lampu tanpa elektrik. Dan pastinya murid perlu merujuk semula slide aktiviti 2 tadi mengenai ayat yang telah dibina menggunakan penjodoh bilangan berserta dengan kata nama am.
iaitu dalam bentuk jadual. Jadi, ayat-ayat yang ditulis dalam bentuk jadual tadi, murid pindahkan sahaja ke dalam bentuk penulisan, iaitu dan murid perlu menulisnya secara berperenggan. Jadi, satu perenggan, 3 ayat. Ya, murid-murid, faham ya? Satu perenggan, 3 ayat. Jadi, murid rujuklah slide aktiviti 2 tadi yang terdapat dalam jadual tersebut. Di sini, Cikgu Hafan sudah sediakan panduan khas untuk murid-murid menulis sebuah penulisan tersebut. Di sini, adanya P1 merujuk kepada pendahuluan dan murid perlulah merujuk gambar 1 untuk menulis pendahuluan tersebut. Iaitu gambar 1 tadi terdapat dalam slide aktiviti 2 tadi. Seterusnya P2 merujuk kepada perenggan yang kedua, iaitu gambar yang kedua. Murid perlu rujuk semula gambar yang kedua untuk menulis perenggan yang kedua ini. Seterusnya, murid perlu menulis perenggan yang ketiga, iaitu murid perlu merujuk gambar yang ketiga untuk menulis perenggan ketiga ini. Kemudian, di situ adanya P4 merujuk pada perenggan yang keempat. Jadi, murid perlu menulis perenggan yang keempat ini dengan merujuk gambar yang keempat tadi. Ya, murid-murid. Dan adanya di situ juga P5 sebagai perenggan yang kelima, iaitu penutup karangan ataupun penulisan ini. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.